Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah terdapat jumpa lagi tahun baru, lama cuti. Lama cuti bulan 2 bulan lah. Masuk hadis nombor berapa sebenarnya ni? Tu dah ada dah. Mana satu dah? Enam dah. Dah cerita sampai penyu boleh makan ketak. Hadis nombor 7, agama adalah nasihat. An Abi Ruqayyah, daripada Abi Ruqayyah Tamim Ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu an, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasihat. Kulna liman, agama itu nasihat. Kami bertanya, terhadap apa? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wal a'immatil muslimina wa a'matihim. Dia bersabda terhadap Allah, terhadap kitabnya, terhadap rasulnya, terhadap pemimpin kaum muslimin dan terhadap kaum awam mereka. Islam ni, kata Nabi SAW, ialah nasihat. Agama tu nasihat. Kami bertanya terhadap apa? Siapa? Nasihat kat siapa ni? Terhadap Allah. Bukan nasihat tu, agama ni nasihat untuk Allah berubah. Nasihat kita untuk apa patut buat terhadap Allah. Nasihat kita apa kita patut buat terhadap kitabnya. Nasihat tentang apa yang kita patut iman dan bertanggungjawab kita kepada Rasul, dan terhadap pemimpin kaum muslimin dan terhadap kaum awam mereka. Jadi sebenarnya agama ni seluruhannya nasihat. Nasihat. Tak ada nasihat yang lebih baik melainkan yang Allah bagi tahu. Apa yang berlaku kat manusia kalau agama tak ada? Maka manusia akan buat sesuka hati. Tak ada panduan. Mana boleh, mana tak boleh, tak tahu. Macam mana nak tahu benda ni boleh makan? Semua orang akan hentam semua benda boleh makan. Nak tahu macam mana, apa yang boleh, macam mana nak makan, cara nak makan, agama lah ajar. Maka dia nasihat cara nak makan. Siapa tahu nak tidur buat apa? Tak tahu. Siapa tahu dalam undang-undang patut buat macam mana? Tak tahu. Semua tak tahu pembahagian harta faraid, tak tahu. Manusia asal kosong. Jadi Allah Ta'ala kalau bagi akal saja kat manusia tanpa agama, maka manusia dia lebih 2 kali 5 macam beruk jugalah, yang tak ada undang-undang dan agama. Sebab itu ada manusia yang tak ada agama, maka dia ikut suka hati dia lah. Dia ikut suka hati dia dalam semua urusan hidup. Halal haram, sah tak wujud. Jadi agama lah turun untuk ajar orang, ini boleh buat, ini tak boleh buat, ini patut buat, ini tak patut buat, ini baik buat, ini tak baik buat. Semua manusia tak boleh pakai otak sendiri. Pasal manusia semua rasa dia betul. Ambil satu contoh. Kalau kita lawan Tuhan kata, dalam bab apa orang sekarang ni selalu buat. Kalau perempuan ambil perempuan lah, pakai seksi kot.
dan tak tutup aurat. Pada kaca mata dia, otak dia cakap, apa ada masalah pun. Salah tu kat mana? Ni badan aku. Aku tunjuk badan aku tu, aku punya pasal. Tak accident pun kereta tu. Kau pun tak lapar pun. Kan? Kalau aku pakai macam ni, awan tetap berlalu, siang tukar jadi malam juga. Dah apa masalah kau? Ni aku. Aku nak pakai rambut perang, aku nak tunjukkan dada aku ke, aku nak tunjukkan peha aku ke, tengah aku muda-muda ni aku punya pasal. Sebab tu hari ni ramai orang, dia pakai ayat tu, kalau tak suka jangan tengok, dia cakap. Yalah, dia punya ayat lah budak-budak sekarang. Saya tak buat salah apa-apa, dan kalau urusan tu dengan Tuhan, tu urusan saya dengan Tuhan. Kalau tak suka, tutup mata, jangan tengok. Maka jawapan ni membuatkan dia betul lah. Dia betul. Betul ke? Kita cakap tak betul lah, pasal Tuhan cakap tak betul. Macam mana nak cakap? Pasal dia minta bukti. Makcik sakit ke, jadi demam kalau saya pakai macam ni? Ada masalah ke? Kereta tak boleh start ke? Ataupun dapur kat rumah dah tak boleh keluar gas ke kalau saya pakai macam ni? So apa masalah makcik? Saya tak ada masalah, awak lah masalah. Apa masalah saya? Kalau saya punya masalah, saya punya pasal apa makcik sibuk? Ni. Jadi jawapan ni bukan kat baju je, dekat semua benda lah. Saya ambil satu je lah, baju, pakaian je lah. Lawan Tuhan Okey, fitrah manusia, dia mesti selari dengan Tuhan punya syariat. Fitrah manusia, asal manusia dia mesti sama dengan apa pasal Tuhan buat kita. Dia yang buat undang-undang supaya undang-undang tu memang kena dengan kita, tapi kita cuba lawan. Baik, saya senang je. Kalau orang tu nak pakai macam tu, saya persilakan. Kalau boleh lebihkan sikit lagi dia punya seksi tu. Kerana apa? Kerana dia nak menunjuk lah kan. Orang yang kalau pakai lawa-lawa, dia pakai aksesori seksi, baju tak cukup kain ni semua, sebenarnya dia nak menunjuk apa yang dia ada. Jadi, kalau dia duduk depan kita, kat makan ke apa, tak kisahlah dia ada suami ke tak ada suami, kita tarik kursi, duduk depan dia, tengok titik dia. Tengok macam tu. Cantik je tak? Cantik. Tengok pula peha dia, kita pergi bawah meja, kita tengok kaki dia. Rasa-rasa dia marah ke dia tak? Kenapa marah? Taklah, kau bagi. Masalahnya, kita pun cakap lah, ada masalah dengan kau, kereta kau tak boleh start juga ke? Aku tengok ni. Kalau aku dosa, aku tanggung lah akhirat esok. Suka hati aku lah. Dan kalau kau tak suka aku tengok, kau jangan keluar. Bagilah aku tengok. Aku punya pasal lah, macam jawapan dia juga kita pakai. Aku tengok ni, kau ada masalah tak? Jadi kena stroke ke apa? Buah pinggang tak bergerak apa? Tak ada masalah kan? Jadi kalau kau tak suka aku tengok kau jangan bagi aku tengok kau. Sekarang aku nak tengok kau. Dan kau memang suka aku tengok kau pun. Sekarang aku nak tengok betul-betul lah, aku janganlah marah. Bagi aku tengok setengah jam, kejap aku nak tengok. Tengok selak celah dada dia tengok. Dia marah ke tak? Dah kenapa marah? Tak suka. Sebab itu jangan lawan Tuhan. You takkan suka benda tu. Cuma pura-pura je. Kalau 5 orang tengok, kalau kita tengok, bodoh punya ustaz. Pakai kepiah, gatal tengok peha aku. Aku pula salah. Orang tua nak mampus tengok sesi, dia tak rasa dia salah. Tujuan asal dia untuk orang tengok. Bila orang tengok, kau marah. Jangan tengok dada dia, jangan tengok peha dia, tengok muka dia, lama-lama pun dia dah tak suka. Laki dia pun datang. Kau pergi tengok bini aku sampai macam tu, kenapa? Engkau pun marah aku. Kau marah bini kau lah. Engkau yang bagi dia pakai macam ni. Rugilah aku tak tengok. Pasal dia memang nak bagi orang tengok. Kesianlah dia, susah payah make up, tunjuk peha dia. Kenapa? Takkan dia nak bagi kucing tengok? Takkan dia nak bagi cicak tengok? Dia nak bagi orang tengok. Jadi kita tengoklah, hargailah dia. Kecantikan dia. Allah bagikan cantik. Aku nak tengoklah sekarang. Kenapa kau marah? Kenapa laki kau marah? Pasal tak suka. Sebab tu Tuhan suruh tutup. Kenapa lawan Tuhan? Allah takkan buat benda
yang menyusahkan kita. Mesti benda tu kita suka. Sekarang kau nafi hak Tuhan, kau buat konon-konon yang kau betul, sekarang kan tak betul. Tak betul lah. Habis sekarang buat pasal apa tu? Tak, dia tak dapat jawapan. Agama itu nasihat. Agama tu nak, pasti kita tak suka benda tu. Kalau benda tu bagus, dah lama Tuhan bagi. Tuhan yang buat buah dada perempuan. Tuhan yang buat punggung perempuan lain daripada lelaki. Kalau dia hargai benda tu, dia suruh kita buka lama dah. Tapi dia suruh tutup. Jangan kata punggung, tangan pun sampai sini. Jangan kata tempat lain, tengkuk pun tak bagi tengok. Kalau kita tengok tengkuk perempuan lama-lama, kita pun rasa satu macam, perempuan tu pun rasa tak suka juga. Okey, sekarang ada tak satu perempuan akan tengok satu lelaki macam saya cakap tu? Pergi duduk kat meja lelaki, tengok dia pakai kemeja lawa-lawa macam tu, dia akan cakap kita gila, sawan ke apa tak tahu. Dia tak ada masalah pasal lelaki, dia tak ada masalah benda tu. Sebab tu perempuan semayang belakang, tak ada tirai pun dia boleh tengok lelaki semayang kat depan. Tapi semua letak perempuan kat depan. Lelaki lambat nak rukuk dengan sujud. Lawanlah, jangan lawan Tuhan. Agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Itu baru satu. Bab makan, bab judi, bab apa, jangan lawan lah. Kalau keluarkan satu-satu, memang Tuhan menang lah. Pasal dia cipta agama sebagai peraturan. Dan peraturan tu dia buat pasal dia tahu dia buat kita, ini ngam untuk engkau. Yang makan aku bagi, ngam untuk engkau. Jangan lawan. Tetapi kalau nak huraikan satu-satu, hikmah sesuatu undang-undang, dah tak mengaji, macam mana nak tahu? Saya hari ni bagi jawapan ni pun tuan-tuan baru dengar, perempuan baru dengar. Nak buka minda tu, ini hari baru dengar. Berpuluh tahun dah hidup. Macam ni je jawab dia rupanya. Baru bab baju, baru bab lain lagi. Kalau Tuhan suruh masuk maghrib, janganlah lawan. Maghrib, makcik ni macam orang dulu-dulu. Setan terbang lah, setan apalah, aku duduk je elok kat maghrib tu, tak ada mati pun. Sama jugalah dengan baju tadi. Panjanglah ceritanya pula. Sama jugalah dengan subuh, sama juga dengan pakaian, makanan dan sebagainya. Aku minum arak ni, ada kena-mengena dengan hidup kau ke? Banyak kena-mengena dengan hidup aku. Kau menyusahkan orang, kau pergi langgar orang, kau mabuk, nanti aku kena pikul kau. Ni, kau pergi muntah kat tepi-tepi jalan, kau perosakkan orang lain, kau habiskan duit kau. Apa pula tak ada kena-mengenanya? Itu kesalahan yang ganggu orang. Kalau dia ganggu diri sendiri, ada kau orang yang minum arak, duduk kat tengah-tengah pulau seseorang. Orang minum arak bukan orang kawan. Dia lah masalah dia. Jadi ni, agama ni nasihat kepada Allah, nasihat untuk kita dengar Allah macam mana. Sebab itu kalau tak ada agama, manusia ikut otak manusia, habis dunia. Kalau bab baju pun dah habis. Ini kan bab lain. Jadi kalau tak ada agama, maka tak adalah panduan untuk orang nak buat apa pun tak tahu. Mana orang tahu baik tak baik? Melainkan Allah bagi tahu. Dan semua kajian menunjukkan bahawasanya yang diberitahu oleh Allah dan Rasul semua tak ada yang tak baik. Sampai sekarang terbukti, termasuk sosial punya kajian ataupun saintifik punya kajian. Ni apa ni orang panggil, letak jari kat baby atas kat langit-langit tu, tahnik. Masa Nabi SAW buat, sahabat-sahabat tak ada sembang banyak pun, tak tahu pasal apa pun. Tak tahu, tak berani tanya pun. Ya Rasulullah, kenapa kena buat macam ni? Pasal dia tahu Rasul bagi, apa yang Rasul bawa semuanya baik. Akal tak boleh nak sampai waktu tu. Buat je lah tahnik. Ambil kurma, genyih kat langit budak-budak. Kiri kanan. Kunyah sikit, lenyek kan bagi. Kalau suruh ustaz, jangan suruh dia kunyah, geli kita. Tenyih je lah dengan air. Tujuan kunyah tu nak bagi lembek. Kalau bapak sendiri buat, tak ada masalah lah. Jadi bagi kurma. Tak ada kurma, bagi kuih lapis pun tak apalah. Janji benda manis je, madu ke apa ke. Madu janganlah banyak kan, panas budak tu, mengelejat belakang. Tak ada siapa tahu pun. Tak ada siapa tahu. Buat je lah.
sunat. Tak buat tak apa. Alih-alih baru-baru ni jumpa. Itu pun orang barat jumpa. Pakar pediatrik kata apa? Kanak-kanak yang baru lahir dipatut diberikan sejenis manisan untuk kuatkan perut dia. Diberi, disuap di bibir ni. Ni siapa ajar ni? Rasulullah ajar. Sekarang baru jumpa dah 1000 lebih tahun. Nabi, kawan-kawan Nabi tak tanya pun. Ikut. Adalah kesan baiknya. Kalau melawan, silakan. Agama tu nasihat. Dan pasti ada benda baik kat situ. Sembelih. Sahabat Nabi dulu pun ikut je lah Nabi suruh sembelih. Sembelih tu potong halkum tengah ni, apa ni, urat tengah dengan urat marih kiri kanan. 3 urat besar. Untuk mematikan binatang. Haram makan kalau tak sembelih. Baik tak sebut lafaz Allah Ta'ala ataupun sembelih dah elok tapi sebut benda lain. Semua haram. Baru jumpa sekarang. Itulah kelebihannya. Apa ni? Antaranya cara mematikan binatang yang paling cepat dan paling tak sakit sekali. Dah potong urat ni, otak dia dah tak dapat supply, dia dah tak rasa sangat sakit tu. Paling sakit, paling cepat mati dan paling elok dagingnya kerana darah keluar. Darah kita ni hidup. Dia pump pergi otak, jantung pergi otak. Bila potong kat tengah tengkuk, semua darah keluar. Memancuk-mancuk keluar. Jadi daging yang ada dalam daging lembu ke apa ke ni, dia tak kumpul darah busuk. Kalau kita hempuk batu lembu tu, 2 jam je dalam badan dia darah tu dah busuk. Kalau darah tu kita letak kat mana-mana kan bau. Jadi orang rasa pandai. Apalah buat binatang macam ni, pergi renjak dengan elektrik kan cepat mati. Ayalah dengan elektrik. Lepas tu beku kan, dengan darah-darah tu tak keluar-keluar. Busuklah daging tu. Tak dapat jumpa masa tu, sekarang baru tahu. Sampai orang barat pun tak jadi Islam ke apa pun, sembelih kat binatang pasal dia nak dapat manfaat sembelihan itu. Nasihat ni datang daripada siapa? Allah dengan Rasul. Sebab tu agama tu nasihat. Bukan tunggu jumpa. Bukan bertunggu jumpa. Sebab tu seksi tu, nak tahu jumpa tak jumpa, pergi tengoklah lama-lama. Itulah jumpa dia. Rupanya tak suka orang tengok. Kadang-kadang mandi swimming pool pakai bikini. Muka dah macam makcik mana entah. Kalau lawa tu okey lah juga. Ini dah tak tahulah. Cuba kita datang, kita tengok je ropongong dia tu. Mesti dia silat-silat dia lempang muka kita. Dah tu pakai selambak macam ni kenapa? Nak mandi. Habis kau tak nampak semua orang tengok kau ni? Kadang-kadang ceramah ni tak boleh pakai bahasa buku. Penat. Cakap macam ni senang faham. Kalau tak faham juga tak tahu. Masalahnya ustaz yang datang sini tak pakai macam tu. Itulah masalahnya. Nak cakap balik kat rumah dah lupa. Skrip tu saya rakam tu. PT-nya bagi kat diorang. Jadi jangan lawan Tuhan. Kalau saya nak cakap satu-satu, cukuplah tadi tahnik, cukuplah aurat, cukuplah sembelih tadi bukti bahawasanya apa yang agama datangkan itu semua benda baik. Dan tak ada satu pun yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul bertentangan dengan fitrah manusia. Tak ada satu hukum pun yang boleh kita pertikaikan. Sebab tu Islam tak ada nak jumpa mana ruang yang salah. Tak ada. Kalau ada bagi satu, tak ada. Dalam apa syariat dia tak ada. Tak ada problem. So agama ini nasihat. Sebab tu nak nasihat orang agama. Jangan nasihat ikut kepala kita. Pasal orang takkan dengar. Bergaduh 2 lelaki bini, satu lelaki satu perempuan, gedebak depuk depan saya. Mula-mula bini dia nak jumpa. Jumpa ni tak boleh jadi pasal aku dengar satu pihak. Kau cakap lain kan, laki kau sembang lain, mana boleh. Jadi boh dua-dua. Kau cakap. Lepas tu kau cakap. Lepas tu kau cakap. Lepas tu bagi aku cakap. Apa masalah dia orang ni, laki bini ni? Pasal pakai otak sendiri. Ni lah masalah ni yang paling besar. Dia cakap ni betul,
ni cakap ni bukan. Laki dia cakap laki ni betul, perempuan ni cakap dia betul. Saya punya muktamad senang je. Sekarang korang dah cakap, bagi saya cakap. Dalam apa masalah pun, kita semua tak betul, saya cakap. Awak tak betul suami, isteri pun tak betul, saya pun tak betul. Bagi dia diam dulu. Pasal apa kita tak betul? Pasal kita ada otak yang kalau kita ikut otak kita, memang kita ikut suka hati kita. Awak cakap macam ni betul, bagi saya tu tak betul. Bini awak cakap betul, awak cakap tak betul. Pasal masing-masing ada rasa masing-masing patut buat apa. Sekarang, macam mana kita nak putuskan siapa betul, siapa tak betul? Kita bagi otak dia terbuka dulu. Boleh tak, setuju tak saya nak katakan apa yang Tuhan cakap dengan Nabi cakap paling betul? Jadi kita semua kena ikut. Boleh, setuju? Dia pun, dia mulalah muka dah lain sikit. Pasal daripada tadi semua ikut sendiri punya emosi je. Tak boleh. Kau tak betul, aku tak betul, pak saudara kau pun tak betul, semua orang tak betul. Kita ikut Tuhan lah, Tuhan mesti betul. Dan kita cakap lah kita pun tak betul sekali. Sebelum aku pun tak betul, baik kau dengar, kita dengar benda yang betul. Lepas tu buka Quran, buka hadis. Kalau dalam Islam kau kena buat macam ni, macam ni, macam ni. Nabi cakap macam ni, macam ni, macam ni. Barulah ada pemutus siapa betul, siapa salah. Lalah laki tu tak puas hati. Otak dia kembang kecut, kembang kecut. Dia cakap, ustaz senang lah cakap. Sikit-sikit Nabi cakap, sikit-sikit Nabi, sikit-sikit Nabi. Saya bukan Nabi. Ada yang macam tu lah. Nak ukur saya dengan Nabi macam mana? Rasa aku nak terajang dengan kursi dia, mulut budak ni. Bang, kalau aku tak ikut Nabi, habis kau nak ikut aku? Dah tentu lagi kau tak ikut. Habis aku nak ikut kepala otak kau yang jadi cacah marbah ni. Habis bini kau cakap kau tak nak dengar, aku cakap kau tak nak dengar, bapak kau cakap kau tak nak dengar, sampai Nabi cakap kau tak. Habis sekarang ni kau lah betul sekali ni. Taklah macam tu. Bila taklah macam tu, undang-undang apa garis panduan kita nak pakai? Takkan nak pakai otak monyet pula. Mesti kita pakai undang-undang tertinggi. Allah tak salah, Nabi tak salah, kita pakailah. Aku bukan suruh kau ikut macam Nabi sebiji-sebiji, memang patutnya kena ikut. Tetapi itulah garis panduan. Nak tahu semayang sah tak sah, nak ikut siapa? Zirafah. Nak ikut Nabi lah. Nak tahu puasa macam mana, kau ikut Nabi yang sama. Nak tahu macam mana nak makan halal haram, kau ikut Nabi yang sama. Nak tahu macam mana jaga isteri, ikut Nabi yang sama. Baru dia diam. Kena blender. Jadi rupanya manusia ni, kalau kita bagi otak dia fikir, semua rasa betul. Dan kalau kita bagi otak bini dia fikir, bini pun rasa dia betul. Bagi ustaz punya otak, ustaz rasa dua-dua tak betul. Jadi buang semua otak manusia, boh Allah punya bijaksana, boh kebijaksanaan Nabi. Selesailah masalah. Dan pasti semua orang akan setuju. Kalau tak setuju, kau tak semayang lah ni. Itu je. Dia ulang balik kat situ. Pasal kau tak taat. Memang tak semayang pun. Bila kau tak sembah Tuhan, maka tak ada dalam dunia ini yang kau sujud. Dan memang tak boleh sujud kepada makhluk pun. Maka tak ada apa peraturan lah yang awak akan ikut. Pasal awak rasa awak Tuhan. Jadi bila orang tak solat, sebab itu susah nak lentur dan bentuk dia. Pasal dia tidak taat pada siapa-siapa. Dan dia akan rasa diri dia betul. Inilah berlaku kat banyak jantan sampai tua. Orang perempuan, dia lembut sikit hati dia. Walaupun mungkin dia tak semayang, tapi laki dia mesti kena ikut juga. Tapi orang laki dia nak ikut cakap siapa? Semua orang dia tak nak dengar cakap. Kalau dia tak semayang sampai tua, dia memang masalah. Dia memang masalah. Ego dia akan lagi tinggi. Kebodohan dia semakin bertambah berkati-kati. Pasal dia tak nak berubah. Makin tua, orang makin pandai, makin tak pandai. Makin tak tahu. Jadi biar tangguh. Allah dalam hadis Qudsi, Imam Ghazali bubuh dalam kitab 38 hadis nasihat. Dia cakap apa salah satu petikannya? Allah kata apa? Kalau manusia ni tak berubah-ubah, tak bertambah ilmunya, maka mati tu lebih baik. Pasal makin buruk perangai kau dan dosa kau akan bertambah. Kalau 60 tahun semayang tak sah dan tak betul, jangan tambah sampai 80 tahun. Biar mati sekarang. Ni Allah cakap, bukan saya cakap.
Kalau hang tak tahu tutup aurat sampai umur 50, 60, baik kau mati sekarang supaya taklah ditanggung tambah dalam neraka sampai 30-40 tahun lagi. Sebab itu kematian bukan semestinya buruk, walaupun dekat orang yang bermaksiat. Allah nak pendekkan jangka masa dia duduk dalam neraka. Sebab tu Allah Ta'ala cakap apa? Kalau bertambahnya umur, tidak tambahnya ilmu, maka mati lebih baik bagi kamu. Baik mati. Baik mati. Itu pun tak nak mati pula. Yang selalunya perangai macam ni, Tuhan bagi lagi can. Hidup lagi. Tak jumpa-jumpa dia juga. Tak jumpa-jumpa dia dah. Dah lah habislah ceramah dah pukul 10. Jam. Pukul apa habis? 11. Saya nak awalkan sikit nak ambil budak sekolah ni. Dah habis dah buku ni. Dia pendek je. Jom kita cerita sikit Isra' Mi'raj. Kan Isra' Mi'raj kan? Allah. Baguslah speaker ni. Dia boleh bawa kat badan ni. Selalu orang pergi haji pakai kan? Apa pergi umrah. Nasihat ni saya nak kaitkan dengan cerita panjang saya nak cerita. Ngam-ngam insya-Allah pukul 11, sebelum pukul 11 settle. Faham dah tadi tu agama tu nasihat kan? Kalau orang tak ada agama, dirinya tak dibentuk oleh nasihat apa-apa. Jadi bapak nasihat, bapak kena ikut agama. Apa agama nasihat, bapak nak ikut. Tu je kesimpulannya. Jadi barang siapa tidak ada agama, maka dirinya tidak terarah dengan nasihat yang benar. Kalau tidak ada agama, maka tukang nasihat tu adalah iblis. Sebab itu iblis ketika nak bagi Adam makan buah, dia cakap, aku hanya pemberi nasihat. Kok mana pun, aku tak mau tanggungjawab, kata iblis. Aku sesungguhnya, aku ni hanya memberikan kau nasihat. Sebab itu kalau manusia tak dapat nasihat Tuhan, iblis akan bagi nasihat. Nasihat tak semestinya kepada baik. Nasihat kejahatan pun nasihat juga. Jadi jaga-jagalah kepada semua muslimin. Baik. Ya. Boleh. Macam mana nak buka ni? Okey. Ya. Apa hari? Oh, tolong buka. Terkejut. Ingat tak bagi minum. Kalau minum ni, dalam video ni, dia jadi tangan kiri. Saya kena pegang dua tangan. Pasal dia reflect balik kan. Apa tadi? Tunggu hidayah. Suruh yang pakai seksi tadi jangan berubah. Tunggu hidayah datang. Aku duduk tengok muka kau. Ni tuang air. Tuang air kat orang tu, bancuh teh. Dia nak usik je, kita tepuk tangan dia. Dia nak makan, kita cakap apa? Kenapa kau tak bagi aku makan? Kenapa tak bagi aku minum? Faham jawapan? Untuk benda lain, manusia boleh usaha untuk buat. Kalau dia tak minum satu hari, mati dia. Kalau dia tak makan, kebuluh. Untuk makan, untuk kenyang, untuk hilang dahaga, untuk dapat duit, untuk kerja, untuk dapat bini, semua manusia boleh buat. Tetapi untuk hidayah, dia tunggu Tuhan suapkan mulut dia. Gila apa? Apakah makan tadi kau boleh pergi kedai, sekarang azan zuhur kau tunggu hidayah? Asal makan tadi kau tak tunggu hidayah? Itulah jawapan dia. Suruh dia jawab sendiri. Jadi kau duduk sini, kau tunggu semua benda datang kat kau. Mandi tu datang sendiri, buang air besar tu datang sendiri, makan tu datang sendiri, pasal semua kau tunggu. Jadi hidayah juga perlu diusaha. Hati perlu dibentuk, kerajinan perlu dilatih. Sebagaimana anda usaha mendapatkan semua benda lain. Cinta kepada manusia, anda usaha teruk untuk dapat satu orang. Tetapi anda nak dapat cinta Allah Ta'ala, anda duduk diam-diam, tunggu Allah Ta'ala
Tunggu apa hidayah ni sebenarnya? Hang tak nak buat, tu je sebenarnya. Bukan ada wujud hidayah. Hidayah ni maksudnya apa? Kalau tak datang Islam dekat hati dia, itu hidayah. Tapi kalau dah Islam, dah mengucap, nak tunggu hidayah apa lagi? Adakah masuk neraka juga perlu hidayah? Nanti kau masuk neraka, aku rasa kau boleh jawab dengan Tuhan, tunggu hidayah kot lah. Jadi neraka pun tak masuk, syurga pun tak masuk. Tak ada. Jadi itu jawapan dia, tunjuk nasi, tunjuk air. Kau tengok ni berapa lama, rasa-rasa kau boleh tahan tanpa makan, tanpa minum. Ingat 2 minggu kot, mati dah. Jadi untuk makan dan minum kau pun perlu suap, perlu beli. Untuk dapat kasih sayang Allah Ta'ala dan hidayah, kau kena buat lah. Buat, tu je. Baik. Lagi? Jawab soalannya pun best juga. Inilah samalah sinambungan dia. Macam ni. Isra' Mi'raj ni cerita je, semua tuan-tuan perempuan dah tahu. Nabi pergi Palestin, Nabi diterbangkan naik atas langit, turun balik, pergi balik kampung dia balik dalam malam sampai subuh. Cerita tu dengar je panggil ceramah perdana tiap tahun tu je cerita sampai lupa, ingat balik, lupa balik, ingat balik, lupa balik. Apa nak cerita sebenarnya? Ceritanya semayang je. Tu je. Ni, ingat betul-betul Tuan-tuan, macam saya cakap akak tadi tanya. Manusia ni, dia dalam hidup dia, sampai tidur balik, dia kerja tau. Tak kisahlah suri rumah ke, suri kerja ke, suri rumah ke, ibu tunggal ke, gigi tunggal ke, apa ke, tak kisahlah apa kategori yang bekerja umumnya lah. Bangun pagi sampai tidur, dalam tidur pun kerja juga. Lagi-lagi seorang mak, dah lah gaji tak dapat ke tak? Memang tak dapat lah. Yang duk ada tu pun pinjam balik. Perangai lelaki. Sebaik aku seorang je kat sini. Jadi kerja, kita ambil kerja orang biasa lah, budak-budak biasa. Bangun pagi, kerja daripada lepas subuh sampai malam, kadang-kadang tak balik lagi. Untuk dapat berapa sejam? Kalau sejam RM10, 8 jam RM80. RM80 kali sebulan ada RM2,400. Itulah average gaji budak-budak ni lah. Yang RM1,000 lebih pun banyak lagi. Yang lebih sikit RM3,000 pun ada. Tapi ambil purata RM2,500 lah. RM10 sejam. Dek kerana pergi RM10 sejam tu, pergi ngadap bos. Kerjanya kelak kerani. Sampai pejabat pukul 9, bos panggil. Bos bukan besar sangat, bos yang kecil-kecil ni je. Mat, mari sini. Dia pun datang. Kau pergi beli roti canai 3 ada depan tu. Aku punya kerja ke kena beli roti canai ni? Tak pasal-pasal pula, tak masuk dalam job description aku kena pergi beli roti canai. Beli jugalah. Pasal kalau tak beli, habis. Kiamat masa depan dia. Esok lusa bye-bye lah. Bukan bos sangat pun, supervisor je. Beli dah setengah jam. Duit minyak motor tak ulur. Silat-silat pakai duit kau dulu beli roti canai tu. Dah lah duit aku beli roti canai. Dah beli roti canai, Allah mat, lupa air lah. Tak apa kau pergi duduk buat kerja. Air dia panggil orang perempuan pula lah, Ayu macam ni. Apa hal, apa bos? Kau pergi bancuh kopi aku kejap. Oi, itu pun masuk dalam kerja aku juga ke? Mat tadi udah tengah hari, Mat, mari sini. Aku lupa anak aku tuition lah tengah hari ni. Kau pergi ambil kereta aku pergi ambil dia balik sekejap. Oh, kau punya anak tuition pun aku kena ambil jugalah. Mat tadi tu. Mat dah pergi ambil anak dia tuition. Bos ni pula rasa nak pergi coket beli balang besar tu untuk kenduri. Sop mari sini. Apa hai bos? Kau ikut aku pergi coket. Semua bukan kerja ni. Tak apa benda entah. Malam ke petang kan, angkat bini dia pula balik. Grab tak ada lah, hujan lah. Sampai malam tak nak tuition. Sudahnya malam make lepak minum teman aku. Kau gaji RM10,000. Kawan tu gaji RM10 sejam.
Dah terbanguk-banguk mamat tu, dah pukul 8, 9 mau balik rumah. Balik rumah pula, bil merah sampai. Air tak bayar 3 bulan. Bil elektrik, udah lilap-lilap dah rasanya. Rupanya wiring short, tapi dah rasa bil dah warna merah juga api tu. Bini pun cakap, tak berapa nak cukup duit lah bang. Tak berapa nak cukup duit. Pergi start motor, bawa e-hailing, tak tahu apa hailing pula lah. Nak cekau cash. Pukul 8 sampai pukul 1 pagi tak balik-balik. Nak dapat RM10 sejam. Manusia, ini satu kerja lah. Semua orang kat luar sana berhempa-pulas, sanggup mentaati, dengar apa-apa saja benda, buat. Ada yang layan customer, yang kerja kat klinik, layan 10 kerenah, 20 kerenah. Yang nak MC, nak beli ubat saja, nak beli ubat 3 biji saja. Alamak, ni Kak Tun ni. Ha? Kak Ros, Kak Tun pula. Kak Ros jaga klinik, dia tahulah. Nak tipu MC pun nak murah. Dia pun tersubahat dengan tipu juga. Tak tahulah, dia bukan klinik dia, contohlah. Macam-macam susah ni. Semua kena layan. Pasal nak dapat RM10 sejam. Yang mana bukan bos tu pun bagi duit. Majikan bagi duit. RM10 sejam. Lunyai manusia. Buat apa yang disuruh. Sekarang tutup balik bos ni. Ada satu bos, namanya Allah. Dia Malikin Nas, Raja manusia. Ilahin Nas, Tuhan sembahan manusia. Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Sekarang bos ni, dia duk perhati je kita. Dan dia bagi kita sejam lebih sejuta. Ni nak bagi faham. Tuan-tuan, perempuan tahu tak dialisis? Dialisis kalau pergi kerajaan ke dapat sponsor, dia murah lah sikit. Kalau kena bayar swasta berapa, Kak Ros? Dia kira 3 kali lah seminggu tu kan. Sekali datang berapa ringgit? 100 ya? Sekali hadap tu lah. Berapa jam? 10 jam? Tak sampai yang 4 jam ni tu. 4 jam 400, sejam 100 lah. Lebih kurang lah. Sejam 100 untuk buah pinggang yang nak sama sebelah pun tak sama. Mesin dialisis tu, dia cuci darah, nak lawan 1 biji buah pinggang Tuhan pun tak capai. Kalau orang yang dialisis tu kita bagi sebiji buah pinggang, sihat terus. Maknanya mesin tu suku je lah daripada sebelah yang dia mampu tolong. Dia bukan baikkan, dia cuma tahan je orang tu punya function. Jadi boleh sikit lah. Lama-lama sakit juga. Suku je daripada separuh je lah daripada sebelah. Maka 2 belah buah pinggang Allah Ta'ala bagi 400 sejam. 400 sejam. Apa ni? Telinga. Ada satu pakcik, telinga dia tak dengar sebelah tiba-tiba. Pergi tutup telinga sebelah sekarang. Alamak. Habis video aku. Ni okey sikit. Bunga siapa ni? Alah. Orang suruh ceramah, bukan buat konsert. Macam tu. Telinga ada satu pakcik ni, telinga dia cuba tutup sebelah. Apa rupa bunyi? Macam bunyi laut je. Pening kepala orang tua tu. Udah tak ada balancing. Jalan pun tu hayang. Orang tua ni dah umur 60 lebih. Tak dengar telinga, pergi klinik, merata pergi pakar, tak boleh settle. Kadang-kadang boleh settle, dia bagilah mesin tu kan. Tak boleh, tak dengar juga. Jadi pakar di seluruh pakar, ibu negara, segala-gala, bapak, mak nenek pakar pun tak boleh selesaikan. Ada mungkin boleh diimport. Import daripada pakar luar negara. Cuba untuk tengoklah. Kok dia ni memang pakar betul lah. Boleh lah insya-Allah. Dia tengok tu macam boleh buat lah. Tak apalah pakcik ni cakap, daripada aku pening dengar sebelah ni, bagi ya jadi boleh tu juga. Bagi boleh, dia pun godang telinga pakcik ni, dia buat tak apa prosedur dia dah. Korek sana, korek sini, potong sana, potong sini, ngongak-ngongak, dengar. Dapatlah dengar sikit. Daripada langsung tak dengar tu.
Dengar sikit dia pun lega, dia lah okey lah sikit, dapat balik, rasa hidup balik. Lah bil sampai. The moment yang ditunggu-tunggu datang tiba. Buka bil, nala tu 100,000 lebih. Terus melalak pakcik ni. Duduk atas katil tu. Doktor dah rasa bersalah. Sekarang aku kena operate mata pula. Tadi udah telinga. Pak doktor dia dah resah dah. Aduh pakcik ni sian betul lah. Dapat bil nangis tu. Pakcik macam ni pakcik. Pakcik ada masalah, ada kewangan ke? Kalau tidak kita cubalah bayar tangguh-tangguh ke. Sikit-sikit deposit ke apa ke. Atau kita minta bantuan. Apa yang patutlah. Tengoklah macam mana kita boleh bantu ke apa semua. Pakcik janganlah risau pasal bil ni sangat. Nah, saya bukan risau pasal 100,000 lebih ni. Dah tu pasal apa? Pasal dapat bil nangis. Pakcik gembira ke? Takkan gembira dapat bil nangis. Mana ada orang gembira dapat bil? Tak ada siapa gembira dapat bil. Kalau dia gembira, masa dia dengar tadi dia dah nangis dah. Maknanya gembira bukan? Takut duit tu pun bukan, dia ada duit lah tu maknanya. Adalah duit simpan sikit kot. Dah tu pasal apa pakcik nangis? Ni, pakcik nangis doktor. Bukan pasal duit ke apa, pasal pakcik kenang balik lah. Untuk bagi balik pakcik dengar sekejap ni, 100,000 lebih pakcik kena keluar. Tuhan bagi pakcik dengar daripada kecil sampai sekarang. Berapa ribu 11 juta. Kalau kena bayar dia menangis. Kalau aku kena bayar nikmat telinga ni, kalau Tuhan letak bil macam ni punya harga daripada bayi, mati manusia tak boleh bayar. Sebab tu ada peristiwa ketika seorang lelaki yang duduk di satu pulau, 500 tahun kata Nabi SAW. Dia seorang-seorang duduk dalam pulau tu. Tak ada orang, maka tak adalah dosa. Manusia ada dosa bila ada manusia lain. Dia nak sembang, ngutuk, menipu, mencuri, apa segala bila ada satu orang. Kalau dia duduk dengan pokok rambutan, dia tak ada dosa. Kalau dia duduk dengan binatang, dia tak ada dosa. Pasal manusia ada dosa bila ada orang lain. Dia nak bogil pun tak ada masalah. Pasal tak ada orang tengok. Dan dia pun tidak menengok. Ada masalah? Dia tak ada masalah. Jadi bila tak ada masalah, tak ada dosa, kosong dosa, semayang je kerja dia 500 tahun. Allah bagi dia hidup dengan mata air satu, minum, lepas tu tumbuhkan satu pokok delima. Makan buah delima, pi minum air. Makan buah delima, pi minum air. Habis kenyang, ambil wuduk, pi semayang. Air hayat dia minta ke Allah Ta'ala, ya Allah, tolong matikan aku dalam keadaan aku sujud. Allah makbulkan. Orang baik, tak ada dosa, kosong dosa ni, semayang je, dah tentu kusyuk. Seorang-seorang dia kena sesat ke apa dalam pulau tu, tak tahulah. Orang dulu-dulu kan umur panjang. Dia duduklah dalam pulau tu seorang-seorang dia. Akhirnya Allah makbulkan, mati dia dalam solat. Wow, ini dah kira syahid kira apa. Bila akhirat esok, Allah Ta'ala bangkitkan dia, wahai hambaku, masuklah syurga dengan rahmatku, kasih sayangku. Masuk dalam syurga. Dia ada rasa macam, ya Allah Tuanku, boleh tak aku nak masuk syurga dengan report card aku? Ni report card buku. Dia rasa dia nak tengok lah. Dia kan dia tak buat dosa. Dia kan dah buat semayang macam-macam. Dia nak tengok lah timbangan tu. Kalau boleh ya Allah, cuba aku nak, macam kita lah dah ambil periksa, nak tahulah markah. Lulus je. Bagi lulus je aku nak tahulah markah aku. Aku baca buku banyak ni. Tengoklah 90% ke berapa peratus. Allah tak apa Allah Ta'ala cakap, main aku timbang. Boh dekat neraca timbang ya, mizan tu. Ambil mata dia situ, boh. Mata tu lagi berat daripada apa yang dia buat 500 tahun. Rupanya kau semayang 500 tahun tanpa dosa, nak balas mata Tuhan sebelah pun tak boleh. Kita ada 60 tahun, 60, 70, 80 tahun dan plus dosa. Dan kita punya semayang penuh dengan tak khusyuk. Ingat boleh balas separuh, jangan kata separuh, rambut selai pun belum tentu. Saya dah cerita pasal buah pinggang, saya dah cerita pasal telinga, saya dah cerita pasal mata. Oksigen ni, kalau orang menyelam kan dia bawa tong gas belakang tu. Tong gas tu berapa puluh ringgit sejam nak bagi menapas dalam air. Itu pun sejam je, berpuluh ringgit, silat-silat ratus ringgit. Kalau Tuhan letak bil, satu sedut oksigen kau kena bayar 10 sen,
mati kita tak boleh bayar. Sekali 10 sen, 20 sen daripada bayi. Kalau Tuhan kira, pasal tong gas tu berkira, tapi Tuhan tak kira kat kita. Rasa-rasa daripada hujung rambut sampai hujung kaki ada 360 sendi manusia. Jantung, paru-paru, limpa, hati, buah pinggang, pankreas, kemaluan, kepala lutut, peha, betis, jari, otak, roh. Ini yang kat badan saja. Rasa-rasa sejam berapa? Juta, lebih juta. Ini bukan yang luar ni. Belum cerita anak, menantu, rumah, air sungai, air laut, awan, matahari ni. Kalau ni kau nak charge, juta-juta. Tak boleh nak kira tu. Seminit mungkin. Bos tadi bagi RM10 sejam, yang bukan dia bagi. Nasi lemak kau pergi beli, anak dia kau pergi angkat, bini dia kau pergi angkat, dia kau pergi bawa pergi coket, kau pergi bancuh kopi kat dia pasal RM10. Sanggup orang keluar balik malam, nak bayar bil elektrik, nak bayar bil, pergi satu dunia ni, tak tidur-tidur. Pergi tak tahu pergi mana lah, sampai bergadai nyawa, sampai kemalangan pun ada, nak dapat RM10-20. Sekarang Tuhan, bos paling besar, bagi kita pakai barang dia, sejam berjuta-juta-juta tak boleh kira ringgit. Jumpa tak dia? Itu cerita dia. Okey, perumpamaan bos yang kecil tadi dengan Allah Ta'ala yang saya tak boleh tunjuk. Bos ini Rabbul Alamin Allah panggil kita Zuhur. Dia panggil kita Zuhur. Kita datang tak datang? Ramai tak datang. Dan yang datang pula postpone datang. Allah kata tak apalah, tak apa. Kalau aku panggil kau, kau tak boleh datang sekarang, aku bagi kau sampai pukul 4.50 kau datanglah jumpa aku. Ada tak bos dalam dunia ni boleh bagi macam tu? Yang bagi RM10 tadi boleh tak buat macam tu? Aku panggil Mat sekarang, Mat cakap lagi 2 jam, boleh tak bos? Tak ada. Tak ada manusia bos yang bagi RM10 tu tak boleh buat fleksibel macam tu. Allah bagi jutaan setiap minit. Dia boleh cakap tak apalah kalau kau susah nak jumpa aku, kau susah nak jumpa aku, tak boleh sekarang aku panggil kau. Aku panggil kau ni, tapi kau tak boleh sekarang. Kau datanglah, janji dalam sebelum pukul 4 lebih kan, sebelum masuk lagi sekali aku panggil tu, kau datang jumpa. Jumpa ke tak? Ramai tak jumpa. Lepas tu bos ni, bos yang besar ni, bos yang maha besar ni pula cakap apa? Kalau kau tak boleh jumpa aku dekat tempat aku, engkau jumpalah aku kat mana kau ada, aku pergi jumpa kau. Ada tak bos dalam dunia ni boleh buat macam tu? Tak ada. Yang RM10 tadi mesti pergi pejabat dia, mesti duduk depan muka dia. Ada tak kita boleh cakap, bos saya tak berapa senang lah bos, bos datang jumpa saya? Yang bagi RM10 ni, tapi yang bagi jutaan ringgit boleh cakap macam tu, tak boleh datang tempat aku, ni rumah dia lah ni. Engkau pergilah jumpa aku kat mana bumi yang kau ada, aku pergi capai kau. Kat rumah, kat pejabat, atas kapal terbang, tengah laut, kat hutan. Kau jumpa aku. Kau jumpa je aku. Kat mana kau boleh jumpa aku? Baik tak bos ni? Baiklah. Ada tak bos macam ni? Tak ada. Takkan ada. Lepas tu bos yang sama juga, kalau kau susah sangat lah, tak boleh juga, dalam 4 jam kau tak boleh juga jumpa aku, tak apalah, kau gabunglah semayang tu, kau buat jamak takhir, nanti aku jumpa kau lah pukul 6.30. Buat tak buat? Tak buat juga. Susah sangat hamba aku ni nak jumpa aku, kau sibuk sangat, kau jalan jauh, aku potong masa kau patut jumpa aku daripada 4 pergi 2, kau tolonglah jumpa aku. Jumpa tak? Tak jumpa juga. Mana ada bos boleh buat macam ni? Saya nak senarai you bagi satu nama bos yang boleh buat macam ni. Yang bagi RM10 tadi pun tak boleh buat macam ni. Allah bagi bukan RM10 sejam. Tak ada, bukan RM10 sejam. Tak jumpa juga, potong, tak boleh combine, tak boleh, dan tak jumpa tu sampai berpuluh tahun.
Bertahun-tahun. Ada tak dia tarik nikmat tu? Tak ada pula. Uish, dahsyat ni. Apa kita dah buat ni? Apa kita dah buat ni? Dalam tarikh ini pun, dan Nabi Muhammad dijemput oleh Allah Ta'ala ketika mana Nabi sangat-sangat sedih. Sangat-sangat sedih. Khadijah tak ada, belum Muttalib dah tak ada, Abu Talib tak ada. Semua orang-orang kuat dia yang lindung dia daripada Abu Jahal dah tak ada. Sekarang tinggal Pakcik Samsing yang ada. Habis Nabi kena hambat. Hambat kat mana? Mekah dah tak boleh terima. Tak boleh terima. Quraisy dah tak boleh terima dia. Cuba lari kampung sebelah. Lari kampung sebelah, tengok Taif, tengok kot-kot lah ada lah orang boleh ikut-ikut aku sikit kot. Aku ni Rasul, Tuhan bagi kerja banyak, tapi tak tahu mana nak pergi dah ni. Pergi Taif tengok-tengok, ingatkan okey lah, berbaris kiri dan kanan, duduk tengah-tengah Nabi jalan, semua baling macam-macam kat dia. Tak terima juga. Dan Nabi doa kepada siapalah, ringkasnya, ya Allah, kau nak serahkan aku ni. Tak tahu dah. Mana nak pergi ni? Kau risalah kau, aku kena bawa, aku kena buat kerja. Aku pergi sini tak boleh, pakcik aku marah aku, sini orang halau aku. Aku tak ada siapa-siapa dah ni. Mana aku nak pergi ni? Kau nak bawa aku pergi mana ni? Dia doa macam tu, Allah terus kirim dengan malaikat gunung. Malaikat gunung cakap, bos, ini bahasa saya lah, wahai Rasulullah, kau cakap je, kau cakap yes je, aku hempap Taif ni, tenggelam, habis, bagi settle semua. Sekarang ni juga, kalau kau cakap okey je, kalau kau cakap on je, aku okey dah. Nabi dah tak. Boleh jadi mereka ni semua tak ikut aku hari ni. Boleh jadi anak cucu mereka akan lahir daripada mereka keturunan yang akan sembah Allah Ta'ala. Hikmahnya Nabi punya perangai sampai hari ni 100% orang kat Taif Islam. Kalau tidak, tuan-tuan puan-puan pergi Taif, hilang dah, tinggal padang kan. Tapi Allah Ta'ala replace. Dah Nabi aku ni susah betul hidup, susah betul meronta-ronta sini tak kena. Meh lah, meh. Tuhan panggil dia, meh. Meh jumpa aku, Tuhan bagi can dekat Nabi. Meh datang jumpa aku 5 kali sehari, kita boleh sembang. Mana ada bos dalam dunia ni yang nak jumpa staff dia, mengadu kat dia 5 kali sehari? Cuba cakap kat saya. Tak ada. Dah lah baik punya bos, buka pula pintu 5 kali sehari, meh jumpa, discuss. Dan semayang itu semua permintaan. Doa, minta, sujud, doa, minta. Tuan-tuan, ada kita yang hidup menteri tak pernah jumpa sampai mati, depan-depan. Dan kalau jumpa pun lalu-lalu macam tu salam. Bukan jumpa untuk mengadu masalah dan memohon. Ada orang tak pernah jumpa YB dia pun, lalu-lalu kereta, oh tu YB aku, macam tu je. Ada orang tak boleh jumpa, tak pernah jumpa pengarah CEO dia terbesar, kalau company yang besar, tak pernah duduk depan-depan, tak pernah sembang depan-depan, tak pernah dapat momen minta. Tetapi Allah, Tuhan yang segala alam ni dia punya, dia boleh buka pintu direct, sorang-sorang, lebih daripada sejam sehari, 5 kali. Dan asalnya 50 kali. Sebab tu Nabi okey, pasal lagi banyak jumpa bos lagi bagus. Aku ni dah kena teruk ni, Tuhan rupanya bagi hadiah. Meh sini jumpa akulah, aku bagi hadiah kat kau, aku bagi masa tertentu, kau boleh jumpa aku. Happy lah kita kalau boleh jumpa bos ngadu, happy lah. Itulah hakikat semayang sebenarnya. Kenapa jadi beban? Tak sepatut semayang tu menyusahkan. Tak patut. Itu pun Nabi tak ada masalah, Nabi Musa pun tak ada masalah. Cuma discussion mereka, kita ni dia tahu tak boleh. Rupanya masalah jumpa bos lalu punya. Bukan terima kasih, nak potong lagi. Potong pun potong lah, sampai aku bagi kau 5 kali je jumpa aku. La ilaha illallah. Teruk betul perangai kita ni. Nabi tak ada masalah yang 50, Nabi Musa tak ada masalah. Kita yang Nabi bincang dengan Musa ialah kita duk bincang. Umat engkau tak tahulah Muhammad, umat aku pun goyang, engkau aku pun tahu.
Aku dah malu lah Musa nak jumpa Tuhan sampai 5 kali dah. Untuk Nabi 100 kali pun tak apa. Tak ada hal. Tak ada hal, lagi jumpa selalu bos lagi bagus. Boleh minta macam-macam. Tapi dia fikir Allah ni wajib. Habislah umat aku. Betul. Turun bawah. Mana ada bos yang dalam dunia ni, kalau kita nak jumpa dia, dia boleh buka direct, individually. Allah kata apa? Siapa semayang, dia duduk di antara kiblat dengan tempat kita semayang. Bahkan Fatihah tu separuh untuk puji dia, separuh untuk doa untuk kita. Semua orang tahu benda tu. Pembahagian Fatihah. Rabbi firli, doa iftitah, macam-macam doa kita minta. Buat tak buat? Tak buat juga. Tak buat juga. Tapi siapa yang rasa tak cukup jumpa 5 kali? Tuhan tambah lagi. 2 rakaat sebelum subuh kau boleh jumpa aku lagi. Sebelum zuhur, lepas zuhur boleh jumpa Ustaz. Lepas maghrib boleh jumpa, lepas isyak boleh jumpa, witir boleh jumpa. Tarawih nanti Ramadan kau nak jumpa aku panjang sikit, lepas isyak silakan. Ada orang ambil peluang. Jangan kata yang tambahan, yang patut buat pun berpuluh tahun tak buat. Tak buat. Ramai tak buat tuan-tuan. Ramai tak buat. Jadi tutup kat situ. Dah lah bagi fleksibel jumpa dia. Dia pergi jumpa kita. Dah lah boleh tangguh-tangguh. Boleh potong 2. Dah lah dia buat 5 kali sehari ruang. Tak jumpa juga. Sekarang ni kalau kita buat salah, teruk betul salah kita buat dengan dia. Dah lah pakai barang dia. Ada yang salah tu kadang-kadang tak pernah sembah dia, sembah lain pula. Kalau kita tuan-tuan, kalau kita jadi Tuhan, kalau kita jadi Tuhan, 5 kali aku panggil kau dengan barang yang aku dah bagi kau, dengan anak kau, dengan keluarga kau. Kalau aku panggil kau 5 kali tak datang, aku dah pecahkan kepala kau sekarang. Tuhan boleh buat macam tu. Allah boleh berhentikan jantung kita serta-merta kalau dia nak buat. Allah boleh buat bumi ni telan kita serta-merta. Allah boleh hilangkan kita. Allah boleh hancurkan bumi ni tanpa apa-apa masalah sekalipun. Tapi dia buat ke tak buat? Dia tak buat lagi. Mana ada bos dalam dunia ni yang tak jumpa 2-3 tahun boleh bagi gaji? Tak ada. Tak ada. Dia masih tunggu lagi. Dia tak buang kita lagi. Dia tak buang kita lagi. Dia duk tunggu lagi. Tak datang-datang. Dia duk bagi lagi. Nak anak, aku bagi anak. Nak kerja, aku bagi kerja. Nak duit, aku bagi duit. Apa lagi? Nak awan aku, nak bintang aku, nak air aku. Pakai. Duk kejar RM10 tu tak habis-habis. Rasa-rasa Tuhan marah tak? Engkau kejar RM10 sehari, RM20 sehari. Ni aku kubuh mana ni? RM10 tu pun aku yang bagi. Bos kau punya nyawa aku yang bagi. Kejayaan company tu pun aku yang bagi. Nikmat perniagaan tu juga barang aku. Mana kau pergi? Dan keupayaan kau bekerja, tenaga kau, kaki kau, lutut kau, jantung kau tu semua aku duk bagi. Kau bila nak jumpa aku ni? Sekali orang tu umur 80 baru jumpa dia. Jumpa sekali. Tuhan, aku ampunkan dosa kau. Dia lupakan semua yang 80 tahun dulu. Ada tak bos macam ni? Takkan ada tuan-tuan. Kita, kalau orang ambil selipar kita, tertukarlah. Akak ni terambil akak ni punya selipar. Tertukar selipar, esok datang minta maaf. Okey, aku boleh maafkan. Tapi selipar tu meh pulang balik, betul? Bolehkah kita maafkan tanpa ganti? Tak ada. Tak ada. Pom, reverse. Jiran kita reverse, kena bumper kereta kita. Runtuh bumper. Alah kak, senang, minta maaf lah. Saya duk kalut semalam. Alah tak apa. Ayu oi. Tak apalah, nak jadi, benda nak jadi. Minta maaf kat tak apa kak, maafkan. Tapi Ayu nak ganti ni macam mana? Nampak? Ganti macam mana? Hutang. Pergi jumpa bank. Minta maaf lah bank, saya banyak bayar lambat. Yelah cik boleh, tapi bila nak bayar? Manusia memaafkan setelah selesaikan masalah. Dan kadang-kadang lepas maafkan, muka pun tak nak tengok. Tak apa, aku maafkan kau, tapi aku tak nak tengok muka kau lagi. Nampak? Allah 80 tahun tak jumpa dia. Dia terima bulat-bulat. Dan dia tak ada hutang dengan kita. Tak apalah, yang dulu-dulu dah sudahlah. Aku kira kau sekarang. Ada tak bos macam ni? Tak akan ada.
Sebab tu Maha Pemurah, Maha Penyayang itu terletak pada Rabbul Alamin. Manusia tak ada sifat sayang sampai macam tu. Kalau anak dia tak jumpa dia setahun pun dia tak nak tengok muka anak dia dah. Tetapi Allah berapa ramai tak jumpa dia berpuluh tahun. Beratus-ratus orang, berjuta-juta orang tak jumpa dia, tapi dia tetap tak bunuh orang tu. Dia tak hukum orang tu. Dia bagi masa. Kita masih cakap dia zalim. Wa na'udzubillah. Jadi dalam Isra' Mi'raj, yang rugi tu manusia, kita sendiri. Allah tak rugi sikit pun kalau semua tak sembah dia. Allah kata apa? Bumi ni kalau semua tak sujud kat dia, dia tak ada problem pun. Dia yang bagi kita makan, bukan dia nak makan. Bos tadi, kalau semua berhenti, problem ke tak problem? Problem. Tapi bos yang besar kita, kalau semua tak nak sembah dia, dia tak ada masalah. Pernah tenggelamkan satu bumi pun, tinggal 80, 70, 90 orang je, dia tak ada masalah pun. Bahkan sebelum manusia turun kat bumi, binatang, pokok dengan binatang je ada, dia tak ada masalah pun. Yang masalah kalau tak sembahyang ialah kita. Sebab tu doa tak dimakbulkan, sebab tu hati tak tenang, sebab tak lapor diri pada Rabbul Alamin. Anda berjalan guna barang orang tapi tak bayar. Allah bukan minta bayar, minta jumpa je. Jumpa saja. Ramai orang tak boleh jumpa, dan sedih sekali ramai di kalangan tu adalah ahli keluarga kita juga. Yang kita yang dah jumpa ni pun tak tahulah tara mana sangat boleh Tuhan terima. Ini kan pula langsung tak nak jumpa. Nah, inilah dia betapa buruknya kita di sisi Tuhan. Demi RM10 sehari, sejam, anda punya perangai macam mana? Tapi demi yang Allah dah bagi nikmat udara, mata, kaki, lutut, sendi ni, langsung. Rasa-rasa kalau saya cerita macam ni, 5 waktu tu pun tak cukup sebenarnya. Memang tak cukup. Tetapi umat Muhammad dia dapat kelebihan. Dia jumpa Allah 5 kali, Allah kira jumpa 50 kali. Dia semayang tarawih, Allah hapuskan dosa yang lalu. Dia kena Lailatul Qadar 83 tahun satu kali. Kalau 60 tahun semayang kena Lailatul Qadar 60 kali 80, beribu tahun. Macam umat-umat Nabi dulu. Umurnya pendek, pahala dia banyak, dosanya banyak, ampunnya senang. Yang tak ada pada umat Nabi lain. Sampai Nabi Musa cakap, aku pun rasa nak ikut engkau Muhammad. Tapi dah dia Nabi, dia nak buat macam mana? Jadi umat akhir zaman ini patut bersyukur terhadap bos yang paling besar. Tolong jumpa dia lah. Dan dia tak ketatkan pun. Tak boleh, kau tak boleh jumpa duduk, kau baring jumpa aku ni. Tak boleh berdiri, kau duduk. Tak boleh duduk, kau baring jumpa aku. Janji kau jumpalah aku. Mana ada bos macam ni? Kalau susun-susun balik, inilah dia. Allah Maha Pemurah, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, jadi dah 10.45. Saya cakap tak berhenti tuan-tuan. Hadis pun dah masuk, saya dah masuk. Apa kaedah saya pakai ni? Dia pakai analogi. Saya mengeluarkan sesuatu dengan perumpamaan. Ada orang metodologi dia lain. Pasal tu saya, tauliah besar saya di JAIS ialah motivasi. Tapi agama lah. Pasal yang keluarkan tu Jabatan Agama Islam. Nak ngajar kena ada tauliah. Sebab tu saya lebih cenderung untuk bercakap macam ni. Benda yang saya cakap sama ustaz lain. Semayang 50 tu kau jadi 5. Nabi Isra' ke sini. Semua perbuatan tu ada dalam Islam. Cuma saya korek sisi lain. Saya buka pandangan pada sisi lain. Mungkin ada yang tak berapa setuju, saya minta maaf. Kadang-kadang ada orang cakap, ustaz ni apa ni tak banyak sebut ayat Quran, tak banyak sebut hadis. Bukan, tengok metodologi, kaedah. Kalau nak sebut ayat Quran, sama jugalah. Waqim, apa? Kita boleh ambil ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kunci utama diri dulu, baru keluarga. Sebab tu ayat Quran dia susun diri kemudian diikuti keluarga. Jadi wa ati Allah wa ati Rasul wa ulul amri minkum. Taat Allah dulu, pergi jumpa Allah Ta'ala dulu, pergi jumpa Rasul, ikut Rasul dulu, baru pada bos-bos yang ada dalam dunia ni. Wa ati Allah wa ati Rasul wa ulul amri minkum. Dia ada dalam Quran sebenarnya benda ni.
Cuma bila saya bercerita tu saya ambil contoh-contoh. Ada nampak lah. Tu sajalah. Jadi teruskan. Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan solat. Banyak orang nak minta macam-macam kat Tuhan tapi tak jumpa dia. Memang tak dapat. Memang tak dapat. Dia tanya, kenapa lah aku duduk macam ni je? Kenapa kau duduk macam ni je? Yelah, kenapa kau duduk macam ni je tak semayang langsung? Memang masalah lah. Aku ni susah lah, aku ni. Kena susah tuan-tuan. Kita jumpa orang, sebenarnya dia tak semayang. Itu yang dia jadi masalah. Kita nak bagi faham tu susah. Dia nanti cakap, apa, kalau aku semayang sekarang nasi lemak terbang kat sini ke? Itu yang rasa kursi nak terbang kat kepala dia je. Dia tak faham rukun Islam itu bukan rukun fizikal je. Kita ada iman. Percaya kepada benda yang tak nampak, gaib, pahala, dosa, syurga, neraka. Tak nampak benda ni. Yang saya cerita tadi tak nampak. Tapi benda tu berlaku. Bos tu ada. Nikmat tu memang dia bagi. Waktu semayang dia bagi fleksibel. Memang wujud. Dia bagi jamak kasar. Dia bos. Dan dia bagi kita jantung tu semua. Nilai tu saya dah kira apa. Dialisis berapa, mata tadi berapa, telinga tu pun anggaran dia sebenarnya lebih. Bukan tak ada figure, tapi kita tak nampak benda tu. Tu yang buat tak tahu. Pergi tak tahu mana hala. Ini lah. Dah nak repair perut. Perut aku dah kena operate. Sikit sebut Tuhan pun tak. Tuhan duk tengok je ni. Siapa yang bagi baik ni? Ni perut aku bagi. Aku tak jumpa langsung. Oh ni. Doktor ni bagus lah. Tak bagus lah. Insya Allah pun tak sebut. Ni boleh baik kau ni, hospital ni bagus ni, kau ulur 30,000, okey lah ni, okey lah ni. Lepas tu maki pula doktor tu, apa dah sengit pula, jahit aku lah apa. Dunia je dia sebut. Allah langsung tak petik. Langsung tak petik. Ini berapa ramai perangai macam ni. Beranak-beranak, berapa ramai cakap terima kasih Tuhan. Tak ada lah. Beranak-beranak mana, comel nak kau. Yang fikir bagi nak 4 lapis nama nak bagi. Irina, Siti, Humairah, Batrisha, Sofia. Gila nak isi borang sampai terkeluar-keluar. Bagi satu nama sudahlah, senang nak cerkah. Sudahnya panggil long juga, hoi juga. Dah panjang sangat nama, cikgu potong paling pendek. Apa nak panggil? Panjang sudahnya kalau lelaki. Panjang sangat kau ni, panjang macam ni. Satu nama pun tak sebut sudahnya. Ambil nama yang pendek je. Satu nama paling bagus. Habis kuat 2 nama. Ni sampai 5 nama. Tak campur nama bapak dia lagi. Habis nama kat kertas tu. Semua lah lupa dunia. Nak baju apa. Ni cukur jambu tak buat. Tahnik tak buat. Azan tak buat. Apa tak buat. Tuhan tak tahu bawah mana. Bawah inkubator sudahnya. Bawah inkubator kuning pun tak ingat Tuhan juga. Anak kau kat mana ni? Kuning. Kuning lah. Dah semayang ke hajat? Punya bukan hajat dah semayang. Maghrib isyak apa pun tak semayang. Bapak dengan mak sama je. Yang dipikir kuning tu. Ramai tak orang macam ni? Inilah memang jadi. Jadi Isra' Mi'raj ni nak dengar apa? Nak dengar bahawasanya Allah bagi semayang 5 waktu pergi jumpa dia. Itu je cerita dia. Dia kenapa kena jumpa dia? Pasal dia bos besar kita. Ustaz macam mana nak cakap balik benda ni kat orang? Memang susah lah. Fikir sendirilah. Nak susun balik ayat tu bukan senang. Sebab itu beza orang berilmu dengan tak berilmu saya cakap. Puan-puan datang sini bukan untuk saya, bukan untuk Puan Hanani Hayati ke siapa ke MCI, tak ada. Ini benda ni yang Allah nak bagi kat kita. Ini rumah dia. Sebab itu barang siapa yang menuntut ilmu, tiada satu kumpulan hadis riwayat Muslim yang duduk mengingati Allah Ta'ala macam ni, mempelajari ilmu. Dalam hadis ni, dalam bab ilmu dia orang letak. Melainkan Allah Ta'ala akan mengirimkan malaikat duduk sama-sama. Ni ada ni. Kita tak tahu berapa ramai malaikat duduk di sini. Jin Islam pun ada tumpang. InsyaAllah. Dan kalau malaikat duduk dengan kita, malaikat buat apa? Zikir dan doa kan untuk kita. Ampun, kita punya doa belum tentu makbul. Malaikat punya doa confirm makbul, insyaAllah. Ada doa kat kita, Allah Ta'ala sambung. Nabi cakap apa? Allah rahmati kita. Dah mula sayang kita. Woi, inilah muka makcik-makcik ni yang datang tempat aku. Datang rumah dia ni, bukan semua orang boleh datang. Dia pilih siapa yang boleh datang. Sebab itulah,
hayya 'alas solah tu kita jawab la haula wala quwwata, tiada daya pun melainkan izin Allah Taala. Bila dapat izin Allah Taala baru boleh datang. Kita bukan bagi semua orang masuk rumah kita. Orang nak cik air tu pun duduk depan. Orang nak cik air pergi pakai teropong, duduk depan. Orang nak hantar makanan kita order pun kat pagar. Tak boleh masuk rumah kita sebarangan. Allah ada rumah, dia bukan bagi semua orang masuk rumah dia. Dan siapa boleh tembus, walaupun tak kunci, walaupun tak ada pintu, bukan semua orang boleh tembus. Kerana dia sayang rumah dia, dia jaga siapa yang boleh duduk rumah dia. Bila datang rumah dia, rahmat Allah Ta'ala datang kat kita, dia suka. Dan seterusnya sakinah pun mari. Bukan makcik sakinah. Sakinah ni ketenangan. Orang yang datang kat masjid, datang kat surau, datang belajar agama ni, hati dia senang je sikit. Walaupun duit ada RM15 je dalam poket. Duit buku ni pun nak transfer je kat ustaz. Tak apalah. Siapa datang masjid bawa duit? Faham? Tak bayar pun tak apa, saya bayar pun tak apa. Janji mau datang. Buku apa ada masalah? Tapi jangan tak bayin Gurau lah. Tak ada hal lah tu nanti bayar kat siapa-siapa, kumpul kat saya pun tak apa. Lain kali bayar pun tak apa. Jadi Allah sayang, Allah suka. Mula Allah sebut sakinah pun mari, hati pun tenang. Yang kat luar tu serabut je lah. Duit ada lebih daripada kita. Apa kau ni, kereta kau lagi besar daripada aku, cucu kau, anak kau semua elok-elok, rupa kau pun dah macam cendawan busut aku tengok. Dah duduk depan rumah tak pakai tudung. Ada yang tua-tua pakai seluar lebih kurang. Engkau dah makcik lebih kurang aku juga. Ni rambut dah macam afro. Makcik kalau tak pakai tudung, rupa hantu yang kat Limah Aku tengok engkau pun dah serabut. Tapi takkan kita nak cakap dengan dia. Semayang tak pernah. Ngadu laki macam ni, ngadu anak macam ni. Aku ni sikit je duit daripada engkau. Okey je lah hati ni Tuhan bagi, alhamdulillah. Pasal sakinah tu ada, tenang. Pasal tenang tak boleh beli. Bila aku nak berhenti ni? Tenang tak boleh berhenti, tak boleh dibeli. Kerana tenang tak nampak kat mana kat hati tu. Dan tak boleh diubati, melainkan Allah yang ubat. Pasal kalau luka kat sini nampak boleh siapa ubat. Hati yang luka, hati yang sedih, hati yang kecewa, yang resah, kat mana tempat dia? Satu doktor pun tak jumpa. Tempat dia di roh. Maka Allah yang tenangkan roh tu. Maka orang yang menuntut ilmu datang ke rumahnya macam ni, insya-Allah Tuhan bagi sikit tenang. Walaupun masalah sama macam orang lain, kita ada direction sikit. Dan Allah sebut-sebut nama kita pada malaikat di sisinya. Orang kalau sebut-sebut nama ni, orang sukalah. Allah tengah suka ni, oi makcik ni ada ni, Kak Ros ada hari ni. Tak adalah cara macam tu, cara dia lah. Tapi disebut-sebut lah. Jadi nama yang tak disebut-sebut tu susahlah sikit ceritanya. Kalau hidup ni dah datang kat rumah dia, esok akhirat insya-Allah dia bagilah rumah kita. Kalau sini tak pernah jenguk, perempuan terbatas sikit untuk datang maghrib, untuk nanti tak apa, dah datanglah sesekali macam ni. Lelaki tu yang masalahnya, kenapa tak datang-datang? Muslimat ni sebenarnya kat rumah pun pahala banyak, dia tak ada masalah. Tetapi lelaki tu, tengok mengaji muslimat, tengok macam ni lah, dengan buku duduk depan-depan. Lelaki berbelakang tiang ni, sampai aku pun tak tahu ada orang ke tak. Berlonjor macam ni, senang betul hatinya. Kita bawa 3 buku, dia 1 buku pun tak ada. Itu yang nak bagi buku lali tu. Seorang duduk sini, seorang duduk situ, seorang hangguk ngantuk, tak apa. Jangan macam ni lah. Tanya. Ini hangguk faham okey juga. Duduk. Aku belum cakap lagi dah tanya, rupanya tidur macam tu. Seorang sini, laki. Tengok laki tak ada, kita boleh kutuk lah. Mana mau macam ni? Mana maunya, tak maunya. Tapi ruang masa dia banyak, tiap-tiap maghrib boleh datang. Bila tegur orang, engkau je pandai, ustaz engkau je pandai. Itu yang susah, rasa nak blender je kepala dia. Tapi jangan putus asa. Pahala dia sama, banyak. Dia datang sini pun banyak, dia duduk kat rumah pun banyak. Seorang sahabat wanita jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku teringin semayang selalu dengan kau. Siapa tak suka Nabi jadi imam? Orang perempuan tanya. Muslimat
Aku tahu korang suka semayang dengan aku. Tapi kau semayang di masjid surau dekat rumah kau lagi aku suka daripada kau semayang Masjid Nabawi aku ni. Perempuan Kau semayang dalam rumah kau lagi aku suka daripada kau semayang kat surau rumah kau. Dan kau semayang dalam bilik kau yang tersorok lagi aku suka daripada kau semayang kat ruang tamu rumah kau. Bila Nabi cakap itu lebih baik, maka orang perempuan semayang sendiri kat rumah pun pahala dia sama macam lelaki. Itu kelebihan muslimat. Dia datang pun dia dapat pahala, dia tak datang pun tak dapat pahala sama. Ya Kak Ros? Upipin sihat? Ha. Dia izin tak apa. Dia tak izin je. Atas izin je. Itu tak ada masalah dah. Kalau dia izin, maknanya dia reda benda tu, dia tak kisahlah. Dan dia naklah isteri dia berpandai, tak apalah ni. Dan dia bagi, dia tak ada masalah. Dia masalahnya kalau dia tak bagi. Nombor dua, kepada benda yang tidak baik. Itu yang masalah. Ni kalau dia bagi, silakan. Ni masalahnya pergi pondok dia tak bagi. Pasal dia pun tak sihat. Duk pergi pondok juga, itu lebih baik di rumah. Kalau dia bagi, habis makan minum ni tak apalah, makan budak-budak aku belilah apa-apa ada. Beginilah. Dia pun okey, tak apalah. Atas izin tak ada masalah. Nak naik kapal terbang pun tak apa. Tapi musafir masalah lah. Musafir kena ada mahram, teman kan. Tapi kalau untuk belajar, ada kawan-kawan, dia tak ada masalah. Asal dia dah izin. Dah, saya nak berhenti. Bos pun tanya tu, anak aku nunggu pula depan sekolah tu dah. Okey dah, habis cerita. InsyaAllah jumpa lagi. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.